Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta, para pelajar teratak hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni merupakan siri ketiga bagi subjek metodologi ahli hadis. Dan kita masih lagi menunggu rakan-rakan kita yang lain untuk masuk. Sementara kita tunggu para peserta yang lain, maka saya nak bawa kepada tuan-tuan, puan-puan semua sedikit ulangan terhadap apa yang kita telah bincangkan pada siri yang lepas. Sebelum ni saya telah jelaskan bahawa metodologi, bila sebut saja metodologi, maka akan terbayang bahawa hubung kaitnya dengan penyelidikan, yang mana penyelidikan ni adalah satu proses bermula dengan pengumpulan maklumat, mengenal pasti maklumat, saringan maklumat, analisis, persembahan, pelaporan dan sebagainya. Dan semua itu telah ditunjukkan dalam bentuk jadual sebagaimana saya paparkan dalam skrin, dan tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk dalam nota yang kedua dalam siri yang lepas. Maksudnya proses yang dilalui oleh seorang penyelidik ataupun pengkaji juga pernah dilakukan oleh para ulama kita yang terdahulu. Sebab itu kita dapati ulama kita telah menunjukkan contoh yang cemerlang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dicatatkan dalam surah Al-Alaq, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi keseluruhan pengajaran beberapa ayat yang dibaca tadi adalah kita dapat simpulkan bahawa agama ini adalah agama ilmu, agama yang ada manhaj, agama yang tersusun, agama yang ada metod, agama yang mampu mendepani akal manusia. Dan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW sebenarnya syarat dengan prinsip-prinsip yang memberi panduan kepada manusia supaya dalam apa jua perbahasan mestilah dilalui dengan metod yang betul, cara yang betul, cara fikir yang betul dan cara membuat keputusan yang betul. Maka di sini fokus pengajian kita pada malam ni, kita nak sorot ke belakang bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajar umat Islam secara umumnya ataupun mengajar secara khusus para ulama hadis ataupun yang disebut di sini sebagai para muhaddisin, sehinggakan mereka mencipta pelbagai pendekatan dan metod dalam mengumpulkan, meriwayatkan, merekodkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, maksudnya tuan-tuan, puan-puan, buat masa sekarang kita masih lagi berada dalam peringkat pengenalan. Kita nak tahu juga macam mana para ulama hadis tu mendapat cetusan idea, yang mana secara umumnya kita dapati mereka adalah golongan yang sangat kreatif dan inovatif. Sentiasa ada saja pendekatan-pendekatan baru dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Maka di sini apakah yang mencetuskan mereka berbuat demikian? Maka tuan-tuan, puan-puan, di bawah tajuk 1.3 yang mana saya letakkan sebagai konsep metodologi. Maksudnya konsep di sini ialah prinsip asas metodologi yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, maksudnya kalau kita melihat karya ataupun turas, saya gunakan istilah turas di sini. Kalau tuan-tuan, puan-puan biasa dengar perkataan turas, ia bermaksud peninggalan
ataupun warisan para ulama silam. Kita sebut kitab turas kan, ataupun dengan bahasa orang Melayunya kita panggil kitab kuning, ataupun dengan bahasa yang lainnya kitab ulama-ulama silam. Kalau kita dapati seolah-olah para ulama itu mempunyai satu cara fikir yang sama secara asasnya, tapi pelbagai pada pendekatan. Maka kita dapati bahawa perkara itu sebenarnya telah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim, sehingga kan kita boleh sebut bahawa umat Islam adalah umat yang berilmu dan bermanhaj. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saya akan sorot jelaskan pada malam ini beberapa kaedah yang digunakan oleh Al-Quranul Karim, seolah-olah ayat ini apabila dibaca dia boleh trigger, dia boleh mencetuskan dalam pemikiran orang-orang yang beriman dan bertafakur, yang memikirkan tentang saranan Al-Quran, maka disesuaikan dengan pelbagai bidang masing-masing. Dalam konteks ahli hadis, maka mereka menggunakan saranan Al-Quran ini pun dalam bidang mereka. Baik, yang pertama, tuan-tuan, puan-puan, disebutkan di sini macam mana lahirnya pelbagai metod-metod yang kita sebutkan sebelum ni, cara susun kitab, cara pemilihan hadis dan sebagainya. Apakah yang mendorong? Okey, sebenarnya Al-Quran dikata, Al-Quran menekankan kepentingan. Kita apa? Okey, kepentingan saya besarkan sikit. Okey. Okey, sekejap ada masalah sikit. Okey, line tak kuat. Sekejap ya, tuan-tuan, puan-puan. Saya share sekali lagi. Okey, baik. Okey, poin yang pertama, Al-Quran menekankan kepentingan pemerhatian dan pengamatan sehingga sampai kepada hakikat keimanan. Jadi kat sini seolah-olah Al-Quran mengajarkan kita suatu kaedah bahawa kalau kita nak dapatkan sesuatu ilmu, maka jangan terus buat keputusan terlalu awal. Maka mulakan dengan proses melihat dahulu. Maka kat sini seolah-olah panca indera yang ditujukan dengan arahan ini ialah pandangan mata. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dalam firman-Nya, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan manusia supaya manusia pada peringkat awal untuk mendapatkan ilmu ataupun untuk mendapatkan cara berfikir yang betul, maka gunakan panca indera yang pertama iaitu mata. Gunakan mata, maka untuk mencapai tahap keimanan dan perhatikan sehingga kamu mencapai, kamu percaya tentang kewujudan Tuhan, iaitu dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah perintahkan dalam beberapa ayat ini, okey, Allah perintahkan supaya kita melihat langit. Yang pertama, langit. Jadi Allah gambarkan bahawa langit itu macam mana proses ia dibina, kemudian proses ia dihiasi, dan pada masa yang sama langit itu tidak ada cacat padanya. Kemudian makhluk yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita lihat dengan mata kita ialah bumi. Bumi. Kemudian Allah gambarkan ataupun sebutkan bahawa ciri utama yang ada pada bumi itu kami bentangkan dan hamparkan, seterusnya kami letakkan pada bumi itu gunung ganang yang menjadi pasak kepada keteguhan dataran pada bumi,
dan pada masa yang sama wahai manusia kamu melihat wa ambatna. Jadi kat sini ada makhluk yang berikutnya an-nabat, iaitu tumbuh-tumbuhan, dan pada masa yang sama ia mekar, ia pelbagai. Dan pada masa yang sama juga dalam ayat yang berikutnya Allah sebut tabsiratan wa dhikra likulli 'abd. Peserta tuan puan-puan ialah metod untuk mendapatkan ilmu yang betul, untuk mendapatkan cara fikir yang betul, maka gunakan saranan pertama oleh Al-Quranul Karim iaitu dengan menggunakan panca indera mata. Lihatlah sekeliling kita dan kita dapati pandangan mata Allah Ta'ala ciptakan kalau kira sudut pandangan mata sekitar mudah-mudahnya 180 darjah. 180 darjah. Tetapi walau bagaimanapun kalau kita bandingkan dengan panca indera pendengaran, kita akan dapati Allah Ta'ala jadikan pendengaran itu lebih ajaib lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi kerana skop fungsi panca indera pendengaran itu adalah merangkau ataupun meliputi 360 darjah keseluruhan sudut. Maka kalau dibandingkan antara mata dan telinga, maka kita boleh rumuskan bahawa telinga itu lebih berfungsi untuk menjadi sumber ilmu berbanding dengan mata. Tetapi walau bagaimanapun bagi mereka yang ada mata, maka gunakan mata untuk mencari hidayah dan mencari hakikat sehingga disebut kat sini sehingga sampai kepada hakikat keimanan. Baik tuan-tuan puan-puan semua. Yang kedua, saya nak bawa macam mana Al-Quran mendorong supaya kita dalam apa jua keadaan hendaklah ada metod, ada kaedah yang betul. Okey, yang kedua Al-Quran juga mendorong supaya berfikir secara waras dan rasional. Okey, tak cukup dengan panca indera mata. Seterusnya Al-Quran kata kalau kamu wahai manusia nak dapatkan ilmu yang sahih, maka gunakan elemen ataupun bekalan yang Allah letakkan pada diri kamu iaitu berfikir. Tuan-tuan, puan-puan tahu apabila sebut berfikir, maka ia dikaitkan dengan akal. Kemudian orang akan tanya juga akal itu berada di mana. Maka jawapan Al-Quran, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Al-Quran menyebut bahawa akal itu berada dalam hati manusia ataupun jantung, hati sanubari manusia. Jadi salah satu fungsi jantung hati manusia itu adalah berakal ataupun dalam bahasa Melayunya berfikir. Dan fikiran itu hendaklah waras dan rasional supaya kita tidaklah membuat persepsi terlalu awal dalam apa jua perkara. Jadi di sini tuan-tuan ulama hadis telah menggunakan akal mereka, kepintaran mereka, bahkan kita dapati mereka telah menunjukkan contoh-contoh yang sangat hebat dalam menggunakan memori. Sehingga kan kalau tuan-tuan puan-puan perhatikan gelaran Al-Hafiz itu tidak digunakan oleh ulama-ulama lain, ulama-ulama dalam bidang lain. Tetapi kita dapati Al-Hafiz digunakan oleh ataupun diletakkan pada para ulama hadis kerana mereka sangat memaksimumkan penggunaan akal, penggunaan memori mereka. Sama ada mereka menghafal hadis ataupun menghafal sanad. Bukan setakat itu, mereka menghafal nama-nama rijal, perawi-perawi hadis. Bahkan setiap maklumat berkaitan dengan perawi hadis pun mereka hafal. Dan bukan setakat itu saja, ada lagi ulama-ulama ilal misalnya, mereka menghafal kesalahan-kesalahan
yang dilakukan oleh perawi-perawi yang thiqah. Jadi ulama hadis ni memang kita boleh kata dahsyat lah kan. Mereka optimumkan fikiran yang Allah beri kepada mereka, dan tak mustahil kita pun ada kebolehan yang sama. Tetapi walau bagaimanapun, oleh kerana kekangan yang ada pada zaman hari ini, dengan adanya gadget, dengan adanya alat bantu untuk rekodkan maklumat, menyebabkan kita bergantung kepada device, kepada bahan-bahan, alat-alat, tools yang ada di sekeliling kita, sehingga pemikiran kita ataupun hafalan kita menjadi tumpul. Sebenarnya kalau fikiran kita, memori kita di-trigger, diasuh, maka kita pun juga boleh memiliki hafalan yang baik. Jadi di sini Al-Quran telah mendorong manusia secara umumnya ataupun ulama hadis secara khususnya untuk menggunakan fikiran, dan fikiran itu hendaklah dipandu dan digunakan secara waras dan rasional. Sebab apa, tuan-tuan puan-puan? Al-Quran telah merekodkan ada sekelompok manusia yang gagal menggunakan akal fikiran mereka. Cuba kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau tuan-tuan perhatikan ayat ini, firman Allah Taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Okey, cuba perhatikan di sini bahawa penciptaan langit dan bumi dan perselisihan ataupun bersilih ganti antara malam dan siang itu menjadi petunjuk ataupun petanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia hanya mampu digapai oleh ulul albab, iaitu orang yang bijaksana. Kemudian Allah cirikan lagi, berikan definisi orang yang bijak itu apa, iaitu allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Baik, ciri orang yang bijak menurut Al-Quran ialah mereka yang melalui proses yadhkuruna. Okey, proses pertama ni tuan-tuan disebut zikir. Ingat Allah. Yadhkurunallah, sentiasa ingat kepada Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Pertama, qiyaman, berdiri, duduk ataupun dalam keadaan mereka berbaring. Kemudian proses yang kedua, tafakkur, yatafakkaruna. Jadi akal mereka digerakkan untuk memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini saya nak sebut tuan-tuan puan-puan, Al-Quran dia trigger kita, dia dorong kita supaya perhatikan khalq, penciptaan langit dan bumi. Okey, penciptaan langit dan bumi, kemudian ikhtilaf al-lail wan nahar, perselisihan ataupun perubahan masa bergantinya malam dan siang. Jadi kalau saya nak rumuskan di sini, Al-Quran ajak kita berfikir tentang time and space, kan? Putih kata time and space. Kalau time disebutkan ikhtilaf al-lail wan nahar, berselisih ganti siang dan malam. Kalau space, ruang alam ini dirumuskan pada penciptaan langit dan bumi. Jadi rupa-rupanya Al-Quran bukanlah ajak kita hanya berfikir tentang agama semata-mata, tetapi untuk kita tingkatkan keimanan, mencari ke hakikat kewujudan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu, boleh juga kita tafakur dan tadakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ketiga, macam mana Al-Quran mengajak manusia secara keseluruhan ataupun ahli hadis secara khususnya untuk menggunakan metod yang betul dalam penyampaian ilmu mereka. Okey, Al-Quran mengajak kepada penggunaan akal yang sejahtera. Tadi cara berfikir dan
sekarang ni akal yang sejahtera maksudnya ada penggunaan akal yang tidak sejahtera. Ada penggunaan akal, mereka disebut orang yang bijak pandai, tetapi kadang-kadang mereka terlibat dengan penggunaan akal yang salah. Penggunaan akal yang salah sehingga menjauhkan mereka daripada kebenaran. Cuba perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang keadaan orang-orang yang menjadi penghuni neraka As-Sa'ir. Firman Allah yang mengisahkan tentang mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata, kalaulah dulu kami mendengar ataupun kami berfikir dengan waras, dengan betul, dengan sejahtera, niscaya kami tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang dicampakkan dalam neraka As-Sa'ir. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan cuba fokus pada perkataan na'qil. Nasma' dan na'qil. Nasma' kami mendengar ataupun yang na'qil itu kami berfikir. Jadi bukanlah orang kafir di dunia sewaktu mereka masih hidup, mereka pekak ataupun mereka gila. Sebenarnya tidak. Mereka kadang-kadang kita dapati orang kafir ni disifatkan sebagai orang-orang yang bijak pandai. Cuma salah channel, salah station ataupun mereka menggunakan metod yang salah untuk membuat keputusan. Kan, maksudnya mereka kadang-kadang walaupun disebut sebagai orang yang bijak, pemenang hadiah Nobel dan sebagainya, tetapi kadang-kadang sebahagian mereka adalah etis, tidak percaya kepada kewujudan Tuhan dan mereka menggunakan akal yang bijak itu tetapi gagal menemui tentang wujudnya pencipta kepada alam. Maka akhirnya mereka mati dalam kekufuran dan mereka mengiktiraf dalam neraka nanti bahawa sebenarnya dulu kat dunia kami sebenarnya tak berakal pun. Ataupun ertinya kami tidak menggunakan akal dengan betul. Jadi tuan-tuan, puan-puan, maksudnya dengan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, maka kita hendaklah gunakan kedua-dua fungsi yang disebut dalam ayat ini, as-sam' pendengaran dan al-aql iaitu akal dengan betul sehingga kita tetap dan terus berada di atas kebenaran. Maka dengan dua bekalan ini hendaklah kita gunakan secara optimum, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin dan kita dalam program ini kita fokus kepada ilmu hadis Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat berikutnya saya kemukakan contoh tempelak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang kafir kerana gagal menggunakan panca indera, gagal menggunakan alatan yang Allah berikan kepada mereka sehingga gagal mencari jalan kebenaran ataupun menggunakan metod yang salah dalam hidup mereka. Okey, kat sini Allah sebutkan kepada mereka, saya terus kepada fokus, waja'alna lahum sam'an. Okey, pertama Allah bagi pendengaran, sam'an wa absaran. Okey, wa absaran yang kedua iaitu penglihatan. Wa af'idah. Wa af'idah ni jamak kepada fuad ataupun hati. Okey, kalaulah ketiga-tiga ini digunakan dengan betul, niscaya manusia akan mencapai kebenaran secara fitrahnya. Kemudian dibantu dengan hidayah yang dibawa oleh para rasul dan yang terdapat dalam kitab-kitab. Tetapi apa yang berlaku? Allah kata, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Ketiga-tiga alat tadi, pendengaran, penglihatan dan akal tidak memberi sebarang faedah apabila berlaku idh kanu yajhaduna bi ayatillah, kerana mereka telah menolak kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan patutlah mereka dihukum
dengan azab, diliputi dengan azab kerana dengan apa yang mereka telah mengejek-ejekkan ayat-ayat tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan, walaupun kita sebagai orang yang normal, kan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita lihat pada diri kita sendiri, Allah bekalkan beberapa alatan untuk kita gunakan sehingga kita mampu menggunakan metod yang betul untuk mendapatkan jalan kebenaran. Maksudnya Al-Quran sebutkan kepada kita cara-cara yang betul, metod-metod yang betul supaya pada hujungnya kita mendapat hidayah dan tidak menolak kebenaran. Maksudnya dengan wujudnya alatan ini ataupun panca indera ini, kemudahan ini yang ada pada diri manusia tak semestinya ia boleh membantu manusia untuk mendapatkan kebenaran. Kerana kita lihat pada hari ini ataupun dalam hidup sekeliling ataupun harian kita, ramai manusia di dunia ini menolak kebenaran. Walaupun kita dapati mereka sihat saja, normal, tetapi panca indera yang ada pada mereka tidaklah mampu digunakan sebaik mungkin sehingga mereka menjadi orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya saya ajak kepada tuan-tuan untuk meneliti poin yang keempat. Poin yang keempat yang menjadi trigger ataupun pendorong kepada ahli hadis untuk menggunakan metod yang betul dalam penulisan mereka ataupun dalam ilmu hadis secara keseluruhan ialah saranan Al-Quran untuk meminta dalil-dalil dan keterangan bagi menguatkan ataupun menegakkan hujah. Jadi di sini dalil, tuan-tuan ambillah poin pada perkataan dalil-dalil. Baik, kalaulah kita perhatikan kaedah ahli hadis misalnya, mereka akan meminta seseorang itu mengemukakan sanad misalnya. Tuan-tuan puan-puan belajar bahawa kalau seseorang ahli hadis, perawi hadis, dia nak dapatkan satu hadis, mereka kata samulana rijalakum. Samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa yang bawa hadis kepada kamu, kan? Sehinggalah dengan slogan tadi terciptanya satu kaedah ataupun satu budaya dalam kalangan ahli hadis iaitu ilmu al-isnad, ilmu tentang memberitahu perantaraan masing-masing sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma apakah yang mendorong mereka berbuat demikian? Maka selain dengan tujuan untuk menilai perawi-perawi itu, pada masa yang sama mereka mendapati bahawa ia bertepatan dengan kaedah Al-Quran. Kerana Al-Quran kata tak ada masalah kita nak meminta dalil pengukuh kepada apa jua keadaan. Apa jua dakwaan. Okey, kalau kat sini dalam suratul Baqarah ayat 111, tuan-tuan puan-puan akan dapati pada permulaan ayat Allah mendatangkan satu dakwaan daripada golongan Yahudi dan Nasara. Mereka kata wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ada satu dakwaan daripada kelompok Yahudi dan Nasara. Mereka kata yang masuk syurga nanti tak ada yang boleh masuk melainkan golongan kami saja. Yahudi ataupun Nasara. Maka Allah tempelak mereka, dakwaan mereka tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan saja. Maka Allah ajarkan kepada kita semua, kepada ulama hadis, kepada manusia keseluruhannya dalam nak membuat apa-apa dakwaan, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah hujah ataupun bukti ataupun dalil kalau kamu benar. Nak buat dakwaan boleh, tak ada masalah, tetapi pastikan metod yang kamu gunakan adalah betul. Maka kat sini tuan-tuan puan-puan, dalam kehidupan kita sekalipun kita mendengar hari-hari pelbagai dakwaan. Pelbagai dakwaan, spekulasi dalam apa jua, apa bidang kehidupan sekalipun. Kan? Dan setengah orang dia mudah termakan dengan dakwa-dakwi
yang ada di sekeliling dia. Maka kat situ dia sebenarnya telah melanggar ataupun tidak mempraktikkan apa yang disarankan oleh Al-Quranul Karim, iaitu dengan meminta dalil terhadap apa jua keadaan, apa jua dakwaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Allah gunakan perkataan burhanakum, burhan, iaitu hujah ataupun bukti. Seterusnya, lebih kurang mesej yang sama yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Sebutkan kepadaku dengan datangkan hujah, dengan datangkan ilmu terhadap apa jua yang kamu dakwa, sekiranya kamu orang yang benar. Tadi berkaitan dengan akidah, ni berkaitan dengan syarak. Kerana ayat yang sebelum ni bercerita tentang masalah-masalah ataupun hukum-hukum yang direka-reka oleh orang Arab jahiliah tentang binatang ternakan. Maka Allah minta daripada mereka, kalau betul itu yang didakwa, mana buktinya? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Maka perkara yang sama telah diaplikasikan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Baik, seterusnya. Kadang-kadang kita dapati ulama hadis bertanya kepada orang yang mendakwa sesuatu, siapa lagi yang dengar perkara yang sama selain daripada kamu? Maksudnya datangkan seseorang yang turut sama mendengar sebagaimana yang kamu dengar. Maksudnya kalau kita teliti, kita tengok contoh dalam ilmu hadis, seolah-olah datangkan murid yang lain yang hadir sama dengan kamu dalam majlis periwayatan hadis. Jadi kat sini tuan-tuan puan-puan, jadi pengukuh kepada sesuatu dakwaan itu adalah pelbagai. Kadang-kadang menggunakan tarikh, kadang-kadang menggunakan tulisan dan sebagainya. Ala kulli hal, ia bergantung kepada pembuktian tadi, kaedah pembuktian tadi. Kalau kita biasa mendengar, kadang-kadang orang buat bancian ataupun orang buat soal selidik kan. Orang buat soal selidik, maka untuk dipastikan sesuatu dakwaan itu hendaklah kadang-kadang melihat kepada jumlah kutipan responden, berapa orang yang isi borang soal selidik, kemudian kawasan mana yang memberikan respon. Contohnya dekat-dekat nak berlaku pilihan raya, orang akan tanya pihak mana yang kamu nak kan, cenderung kepada parti yang mana, blok yang mana, dan akan dibuatlah kita kata bancian ataupun secara random kutipan suara-suara rakyat. Maka kat sini kadang-kadang akan ditonjolkan bahawa jumlah kutipan suara ataupun yang didapatkan respon kadang-kadang berjumlah 2,000 orang, 3,000 orang. Maka itulah yang kita kata sebagai bukti ataupun dalil. Kerana di sini dia tak ada sesuatu yang rigid sehingga kan dikatakan macam ni ataupun macam ni. Maksudnya ia bergantung kepada sesuatu pendakwaan, sesuatu dakwaan. Baik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan ayat yang berikutnya ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilm in kuntum sadiqin." Sama juga mesej dengan ayat-ayat sebelum ni, Allah minta daripada orang-orang kafir supaya nak dakwa boleh, tapi datangkan bukti, bertulis ataupun apa-apa manuskrip, pembuktian yang kukuh, yang konkret sekiranya kamu betul di atas dakwaan itu. Jadi orang-orang kafir ni dia dakwa Tuhan-Tuhan dia boleh buat macam-macam kan. Ada kuasa itu, ada kuasa ini. Cuma Allah kata nak dakwa boleh, sila datangkan. Sila datangkan bukti bertulis ataupun tidak. Ataupun apa-apa bukti yang lain. Tetapi orang kafir tidak mampu berbuat demikian. Baik tuan-tuan, puan-puan, seterusnya kita pergi kepada
saranan ataupun kaedah yang kelima yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim supaya kita menggunakan metod yang betul. Okey, seterusnya dia kata Al-Quran juga meminta supaya berhati-hati dalam membawa sebarang berita ataupun perkhabaran. Baik tuan-tuan, puan-puan. Kalau perhatikan ayat Al-Isra' 36 ini, saya nak tarik perhatian tuan-tuan puan-puan kepada bahagian yang pertama. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Okey, cuba perhatikan ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu menahu tentangnya. Kamu tak tahu hujung pangkal sesuatu perkara. Jadi di sini mengajar kepada kita suatu metod yang betul dalam nak membahaskan sesuatu perkara. Maka timbullah ilmu yang dipanggil terminologi ataupun epistemologi ke kan. Ilmu tentang definisi sesuatu perkara. Suatu terma, suatu istilah itu apa maksud dia. Contohnya, kalau istilah takhrij misalnya dalam bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, dalam perbincangan bahasa Arab, ia bermaksud lain. Takhrij dalam ilmu qiraat bermaksud lain. Takhrij dalam perbahasan hukum fiqh bermaksud lain. Takhrij dalam ilmu hadis bermaksud lain. Jadi di sini penting bagi kita dalam membahaskan apa-apa dalam kehidupan kita. Metod yang betul ialah dengan define dulu perkara itu sebelum bahaskan. Sebelum bahaskan. Okey, kita nak bahaskan tentang apa? Okey, sebelum pergi lanjut, okey, cuba bagi definisi dulu. Okey, definisi contohnya yang biasa kita dengar, definisi Wahabi kan? Definisi Wahabi. Okey, sebelum bahas Wahabi itu apa, ciri-ciri dia apa contoh, apa definisi yang betul terhadap Wahabi. Ataupun membahaskan tentang tasawuf. Tasawuf ataupun as-sufiyah. Okey, as-sufiyah itu apa? Jelaskan definisi dulu. Dalam konteks ilmu hadis, akan jumpalah tuan-tuan, puan-puan, saya percaya bahawa telah belajar banyak tentang ilmu mustalah hadis kan, ilmu mustalah hadis, dan istilah-istilah itu telah dirumuskan sebelum dibahas lebih lanjut, akan dibincangkan menurut lughah, menurut bahasa apa maksud dia, menurut istilah apa maksud dia. Contohnya dibahaskan tentang mutawatir menurut bahasa apa, menurut istilah itu apa kan. Contohnya at-tawatur lughatan at-tatabu'. Mutawatir itu menurut bahasa ialah terikut-ikut ataupun mengikut-mengikut. Sama at-tatabu', selaras. Kemudian kalau diistilahkan menurut istilah al-mutawatir huwa ma rawahu jama'atun an jama'atin yastahilu fil 'adati tawatu'uhum 'ala al-kadhib misalnya. Jadi ulama hadis menggunakan saranan Al-Quran bahawa dalam nak bincangkan apa-apa, pastikan istilah yang kita guna dalam bidang ini, dalam ilmu ini bermaksud ini. Bermaksud apa yang difahami dalam bidang kita, bukan dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya takhrij tadi. Jadi di sini Al-Quran ajar kepada kita sebelum bahas lanjut tentang apa jua perkara, pastikan kita define dahulu apa yang kita nak bahaskan. Tak kira dalam ilmu fiqh sekalipun akan dibahaskan tentang lughah dan syarak. As-salah lughatan ad-du'a kan. Solat itu menurut bahasa ialah doa. Kemudian menurut syarak at-ta'abbudu lillah. Beribadah kepada Allah atau kita kata bi ibadatin khasatin muftatahatun bi at-takbir wa tukhtam bi at-taslim. Misalnya lah kan, saya lupa
Jadi solat misalnya menurut syarak beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang khusus dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka kat sini ulama-ulama secara umumnya sebelum bincang apa-apa perkara hendaklah difahami perkara itu terlebih dahulu barulah boleh bincang, kan? Okey, kemudian innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa kita tak boleh nak dakwa ataupun tak boleh nak follow sesuatu perkara buta tuli? Hendaklah kita pastikan hujung pangkal perkara itu, apa yang berlaku kemudian kalau kita cuai, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semua itu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Kalau kita salah metod, salah cara fikir, salah guna panca indera, maka kita akan berhadapan dengan hukuman. Baik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, yang keenam, saya ringkaskan. Okey, Al-Quran memberi amaran akibat pembohongan dan pendustaan. Okey, sebab kalau kita tergesa-gesa dalam membuat keputusan, kita terlalu cepat ambil satu dua data, tiba-tiba terus kata macam ni. Kita contoh kita ambil gambar satu tempat pembuangan sampah misalnya, kita pergi satu tempat, kita ambil gambar tempat pembuangan sampah, tiba-tiba kita dapati tempat pembuangan sampah tu dah melimpah, kan? Kita ambil, kemudian kita pergi ke tempat yang kedua, kita pun ambil gambar keadaan yang sama juga, maka daripada dua gambar tadi terus kita buat keputusan bahawa orang negeri itu adalah pengotor. Orang negeri tersebut yang kita ambil gambar tadi, masyarakatnya adalah masyarakat yang pengotor. Masyarakat yang yang tak cakna tentang kebersihan. Maka tu adalah salah satu contoh metod yang salah dalam membuat andaian ataupun keputusan. Sebab tak cukup dengan ambil satu dua gambar, tiba-tiba kita nak pukul rata. Kita nak pukul rata terhadap satu kelompok yang jumlahnya besar. Dari segi samplingnya, dari segi pensampelannya adalah salah. Kalau kita ambil semua daerah misalnya, seluruh kawasan di negeri itu, dan kita dapati 100, 200, 300 tempat berlaku perkara yang sama, maka okey, pada masa tu boleh kita dakwa sedemikian. Tapi kalau cukup dengan satu dua gambar, tiba-tiba kita nak pukul rata, buat andaian terlalu awal, maka kita risau, kita dah berdusta melakukan pembohongan terhadap masyarakat tersebut. Dalam konteks ni, dalam konteks syarak, Allah memberi amaran kalau kita berdusta di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam satu perkara ada banyak dalil misalnya. Ada banyak dalil. Kadang-kadang dalil tu bercanggah-canggah, kan. Nampak kasarnya bercanggah. Tiba-tiba kita gopoh dalam membuat keputusan, terus bagi hukum, baca satu hadis, terus keluar hukum, terus istinbat tanpa mengira hadis-hadis yang lain. Kita risau ia pun termasuk dalam pendustaan di atas nama Allah. Kerana kalau kita perhatikan ayat ni, kita risaulah. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-60, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berdusta di atas nama Allah, muka mereka kehitaman. Baik, ini risaulah, kan. Maksudnya kita perlu berhati-hati, gunakan metod yang betul dalam membuat hukum, dalam membuat dakwaan. Jadi penting kita belajar kaedah yang betul. Sama ada kaedah penyelidikan dan sebagainya, kaedah pengeluaran hukum dalam usul fiqh dan sebagainya, ataupun kaedah penilaian sesuatu hadis. Maksudnya jangan terlalu gopoh. Dan kita kena belajar daripada budaya yang ditunjukkan oleh ulama hadis. Mereka menggunakan masa yang sangat lama
memerhatikan sanad, perhatikan matan dan sebagainya, sehinggalah di akhirnya mereka membuat keputusan sesuatu hadis itu diterima ataupun ditolak. Jadi dalam hal ni kena berhati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa membuat keputusan. Baik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, kita melihat saranan Al-Quran yang ketujuh, iaitu Al-Quran memberi amaran akibat menerima berita daripada orang yang fasik. Ini kita biasa dengar lah. Dan ayat inilah sebenarnya menjadi tunjang kepada ilmu mustalah hadis. Kalau tuan-tuan, puan-puan dah belajar sebelum ni, kalau kita perhatikan, ilmu mustalah hadis dibina untuk membezakan, disebut tamyiz as-sahih min as-saqim, untuk membezakan hadis yang sahih daripada hadis yang tidak ataupun bermasalah. Jadi ayat ini, tuan-tuan, puan-puan biasa dengar, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka hendaklah fatabayyanu, hendaklah kamu selidik berita tersebut, adakah ia betul ataupun salah. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Supaya kalau kita selidik, kita taklah tergesa-gesa membuat keputusan ataupun nak mengecam sesuatu perkara, nak menuduh satu pihak berbuat salah dan sebagainya. Sehingga kalau kita gopoh, mungkin satu peringkat kita akan menyesal di atas kegopohan tadi. Tergesa-gesanya kita tadi dalam menuduh seseorang. Dan dalam hal ni, Nabi Sulaiman alaihi salam juga mempraktikkan perkara yang sama terhadap hudhud. Walaupun bagi dia hudhud itu binatang yang patuh. Tapi Nabi Sulaiman nak ajar kepada hudhud dan kita semua berhati-hati dalam membuat satu dakwaan. Maka di sini Nabi Sulaiman kata kepada hudhud, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kami nak lihat kamu ni bawa dakwaan tentang kerajaan Sabak tu betul ataupun salah. Jadi sekarang kami nak verify berita yang kamu bawa tadi. Maka idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Bawa surat ini dan campakkan kepada mereka dan kita lihat apa yang menjadi respon daripada surat tersebut, kan. Kita semua tahu tentang kisah Nabi Sulaiman dan hudhud. Maka kat sini tuan-tuan puan-puan, Nabi Sulaiman secara kasarnya memang dah percaya terhadap berita hudhud. Mana mungkin seekor binatang, seekor burung berdusta di atas nama Allah, bahkan berdusta di atas ataupun mendakwa terhadap satu negeri yang besar, negeri Sabak. Maka pada masa itu Nabi Sulaiman nak buktikan bahawa hudhud tu betul-betul melihat ataupun betul-betul pasti tentang dakwaan yang dibawa kepada baginda. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan, ada lagi beberapa hadis yang menjadi dalil kepada ulama hadis dalam menggunakan metod yang betul dalam penilaian hadis ataupun penulisan hadis. Misalnya kita baca hadis contohnya yang kedua ni, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibina. Sesiapa yang meriwayatkan dariku satu hadis sedangkan hakikatnya didapati ia adalah hadis yang palsu, maka orang itu pun termasuk daripada golongan orang yang berdusta, seorang yang pendusta. Maka kita risau dalam kita nak sharing, kita nak share kebaikan yang kita terima dalam WhatsApp dan sebagainya. Kalau kita tak teliti, kita gopoh, kita bersemangat, tapi metod yang kita gunakan tu salah, sehingga kan kita dengan semangat tadi kita telah termasuk dalam penyebaran berita palsu, penyebaran hadis-hadis palsu. Maka kat sini hendaklah kita berhati-hati, ikutlah ataupun follow lah yang ditunjukkan oleh ulama hadis dalam nak mendakwa sesuatu perkara. Hendaklah kita berhati-hati. Yang disebut
ataupun yang menjadi tujuan pembinaan ilmu mustalah hadis itu kita nak semak sesuatu berita itu betul ataupun salah. Baik tuan-tuan, puan-puan, dalam masa yang berbaki ini sekitar 10 minit, saya nak buat satu aktiviti dengan tuan-tuan, puan-puan. Cuba perhatikan. Cuba perhatikan dalam kolom ini, saya sengaja tinggalkan kosong pada ruang-ruang ini supaya nak dapatkan pandangan lah. Okey, tuan-tuan, puan-puan mungkin boleh sharing pandangan masing-masing. Sekarang ni kita nak nak kenal pasti adakah sesuatu riwayat yang datang daripada manusia dan jin. Kemudian manusia dan jin itu berbeza statusnya. Pertama, jin kafir ataupun manusia kafir. Yang kedua, manusia muslim tetapi fasik ataupun manusia thiqah, jin thiqah. Dan yang terakhirnya tidak dikenali. Manusia itu tak dikenali ataupun jin tak dikenali. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan saya online pada malam ni, mungkin boleh on mikrofon bagi sesiapa yang nak jawab. Okey, kita pergi kepada kolom yang pertama dulu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Okey, itu pembayang dia. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik, hendaklah kamu tabayyun, kamu teliti, hendaklah kamu semak. Okey, kat sini kita dah dapat jawapan bahawa manusia yang muslim tetapi fasik hendaklah kita tabayyun. Tabayyun ni maksudnya semak. Harap tak menjadi masalah kalau saya gunakan istilah tabayyun. Cuma soalan saya, siapa-siapa yang tahu boleh sharing jawapan. Kalau jin itu, kalau dalam konteks ayat tadi, adakah ia termasuk golongan jin ataupun tidak? Okey, siapa tahu? Okey, siapa tahu jawapan dia? Adakah jin muslim fasik perlu tabayyun ataupun terus tolak? Maksudnya kalau berlaku kerasukan misalnya, ada orang bercakap dengan jin. Jin tu dakwa apa-apa. Okey, boleh sharing jawapan. Siapa yang tahu boleh buka mic. Okey, ada chat di sini. Okey, ada yang jawab tolak. Okey, Tuan Izzuddin kata tolak. Okey, ada jawapan yang lain? Tak ada? Okey, sekarang ni yang sahihnya sekiranya seorang itu dirasuki oleh jin. Jin bercakap di atas lisan dia dan kita tahu bahawa jin tu sebahagian mereka kafir, sebahagian mereka muslim, sebahagian mereka thiqah, sebahagian mereka tidak dikenali. Tetapi hakikat kalau kita dengar daripada mereka, hendaklah kita, saya bagi terus jawapannya, yang ni tabayyun, yang ni tabayyun, yang ni pun tabayyun. Sebabnya kita tak kenal makhluk jin itu kerana mereka boleh dakwa apa sahaja status mereka. Mereka kata dia jin Islam. Kemudian kalau Islam sekalipun kita tak tahu dia salih ataupun fasik. Tapi kalau manusia thiqah kita terima. Okey, ada nak jawab? Ada nak sharing? Silakan tuan. Nak tanya Ustaz. Silakan tuan. Bukankah ada satu hadis daripada Abu Hurairah yang ditangkap jin yang Nabi kata jin tu pendusta walaupun dia cakap benar. Itu macam mana tu? Okey. Baik, terima kalau kasih. Kalau tanya saya jin saya tolak semua sebab saya tak pasti
keadaan jin. Lagipun saya bukannya terima wahyu macam Nabi. So saya nak ambil langkah selamat, dia tolak je lah. Okey, baik. Satu pandangan yang baik, maksudnya ada dalil di situ. Okey, macam ni. Nabi SAW dalam hadis Bukhari daripada Abu Hurairah, Nabi bila diceritakan tentang keadaan dia, jin datang ataupun iblis datang berupa seorang manusia, dan last sekali dia ajarkan kepada Abu Hurairah tentang hadis yang kita semua tahu tentang Nabi verify ataupun Nabi sahkan ajaran yang disebut oleh jin tadi ataupun syaitan tadi, iaitu apabila seseorang nak tidur maka hendaklah dia baca ayatul kursi. Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Okey, itu petua yang disebut oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Kemudian perkara itu disahkan. Disahkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi kata sadaqaka wa huwa kadhub. Dia bercakap betul. Maksudnya di situ Abu Hurairah telah melakukan proses tabayyun daripada Nabi SAW. Maka Nabi yang tentukan ia betul ataupun salah. Maka Nabi kata yang dia cakap tu betul, tapi perangai dia yang asal, tabiat dia yang original, yang lazimnya dia pembohong lah. Okey, dalam hal ni apa yang saya maksudkan di sini, contoh mungkin lajak sikit masa. Okey, contohlah berlaku kerasukan, maka tiba-tiba jin yang ada dalam pesakit tadi mendakwa bahawa yang menghantar dia, yang menjadi tuan kepada dia adalah Polan bin Polan. Maka kita jangan terus terima. Ataupun dia kata barang sihir yang ada untuk pesakit ini sebenarnya ditanam dalam pasu bunga ataupun diletakkan di ruang ataupun diletakkan di tempat letak kereta ataupun diletakkan di tepi pagar ataupun tak kisahlah, ataupun dicalitkan di tepi tangga. Maka kita yang dengar dakwaan jin tadi, kita nak tolak terus ke ataupun kita pergi cari barang tadi? Tu maksud saya. Jin secara umumnya kita memang tak kenali mereka. Jadi saya sajalah buat pecahan-pecahan ni. Kalau dia dakwa dia soleh sekalipun, kita tak tahu. Dia kata dia thiqah sekalipun, kita kata dia macam majhul, tak dikenali. Anggaplah mereka semua majhul. Keseluruhan makhluk jin adalah majhul. Pun di sini pun boleh letak tabayun juga. Kerana makhluk jin secara umumnya adalah majhul. Tak boleh dipercayai 100%. Sebab itulah tak jumpa dalam kitab rijal nama-nama jin dan status mereka, thiqah, saduq dan sebagainya. Sebab makhluk jin ini mereka tak mampu dikenal pasti dan disahkan. Kita tak boleh nak sahkan dia berada di level yang mana. Maka anggaplah mereka adalah makhluk yang majhul, tidak dikenali. Segala dakwaan yang mereka kata jangan terima mudah-mudah, melainkan kita periksa terlebih dahulu. Dalam soal kes yang saya sebut tadi, kalaulah kita dengar apa-apa dakwaan daripada jin, contohnya dia kata yang hantar dia tu orang jiran sebelah je, kan? Orang yang bersaing dalam perniagaan je, sebelah kedai tu je. Jangan kita terima bulat-bulat kerana mereka penuh dengan pendustaan. Tapi ala kulli hal ia kembali kepada tabayyun. Jangan tolak terus. Kemudian kita juga dinasihati supaya dalam mengenal pasti dakwaan daripada makhluk jin, contohnya dalam kes sihir dan sebagainya, janganlah kita fokus kepada siapa yang menghantarnya, tetapi fokuslah kepada barang apa yang dihantar. Barang apa yang dihantar sehingga kan menyebabkan pesakit tu terkena sihir. Maksudnya fokus kepada punca sihir. Jadi sekarang
kalaulah berlaku dalam mungkin sehari-hari ataupun kita pernah jumpa keadaan jin memberitahu barang yang dihantar kepada pesakit ini sekian-sekian, maka tabayyunlah. Betul ataupun tidak barang itu ada di situ. Jangan tolak mentah-mentah. Kerana kunci untuk penyembuhan kepada penyakit sihir ialah dengan kita merungkaikan. Dengan proses merungkaikan bahan sihir tadi, barulah pada masa itu insya-Allah pesakit itu boleh pulih. Jadi dalam hal ini saya nak sebutkan bahawa apa yang didakwa oleh makhluk jin semuanya mesti tabayyun. Jangan tolak mentah-mentah. Baik, itu pandangan saya lah. Okey, ada tuan-tuan perempuan ada pandangan lain? Ataupun tuan-tuan perempuan belajar daripada asatizah lain yang mempunyai pandangan berbeza dengan saya pun boleh sharing juga, tak ada masalah. Cuma dalam kes Abu Hurairah tadi, maksudnya kita terima dakwaan daripada syaitan tadi adalah kerana disahkan oleh Nabi SAW. Maksudnya Abu Hurairah sendiri pun dah melakukan proses tabayyun. Kalau dia tolak awal-awal, dia tak ceritalah kepada Nabi. Seolah-olah anggaplah tak ada apa-apa. Ataupun Abu Hurairah sendiri tak sedar pun yang datang jumpa dia tu adalah syaitan. Baik tuan-tuan puan-puan, boleh teliti aktiviti kita pada malam ni. Mungkin ada pandangan yang berbeza, insya-Allah kita boleh discuss pada siri akan datang. Insya-Allah. Baik, saya rasa setakat tu dulu untuk siri pada malam ni. Mungkin selepas Ramadan kita boleh jumpalah. Jumpa kembali secara online insya-Allah. Okey, saya rasa setakat tu dululah kot malam ni. Maaf atas kekurangan. Semoga apa yang